panas. Isu ni panas, bilik ni pun panas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Video ni adalah respon kepada satu video yang tular di TikTok dan mungkin ada di Facebook dan juga di YouTube berkenaan dengan ubat tahan sakit, makan masuk neraka, tanda soal, ataupun makan pahala amalan tak diterima selama 40 hari, tanda soal. Beberapa poin kat sini yang kita kena ambil maklum. Okey. Yang pertama, keyword dia ubat tahan sakit. Yang kedua, masuk neraka. Yang ketiga, amalan tak diterima selama 40 hari ataupun doa tak terima selama 40 hari dan sebagainya. Okey. Berkenaan dengan key point ataupun keyword nombor 2, nombor 3 tu aku tak mau ulah sebab dah ada asatizah yang ulah. Alhamdulillah, jazakallah khair kepada asatizah yang mengulah tu. Okey, antaranya Ustaz Rizal Azizan daripada Promida Tajdid, ada jugalah video aku tengok dah, dan Ustaz Syihabuddin Ahmad ada mengulas daripada isu ni juga. Aku baru tengok je video tak saat ni. Okey. So kita boleh ambil manfaat daripada kedua-dua video yang dibuat oleh dua pihak yang aku sebut tadi. Okey, tapi yang pasal ubat tahan sakit tu, yang tu aku berminat nak ulah bukan sebagai seorang asatizah, sebab aku bukan ustaz. Aku bukannya orang yang belajar formal dalam bidang agama, tapi aku nak ulah sebagai seorang farmasis, sebagai seorang ahli farmasi community yang sedang berkhidmat sampai sekarang, dan aku deal dengan ubat tahan sakit setiap hari. Aku risau ada beberapa kekeliruan kat sini sebab puan yang bercakap tu aku tak rasa dia orang perubatan, aku tak rasa dia farmasis, atau aku tak rasa dia doktor dan sebagainya. Tapi dia claim kot. Dia mungkin claim lah macam-macam benda kan. Dia ulah. Aku risau, yang pertama, aku risau dia tak ada takrifan tentang ubat tahan sakit tu yang spesifik. First, hang kena define dulu. Hang kena takrif dulu ubat tahan sakit tu apa. Sebab ubat tahan sakit ni banyak. Banyak jenis. Kalau tiba-tiba hang nak kata haram, dia jadi soalan pula. Apa yang haram? Active ingredient ke? Excipient ke? So, yang hang nak kata dalam ubat tahan sakit ni haram tak mana? Kalau betul hang kata macam tu lah. Haram active ingredient dia ke? Ataupun haram benda lain? Okey. Tu yang pertama. Yang kedua, aku risau ada kekeliruan sebab contoh untuk aku sendiri pun, kadang-kadang aku tak reti nak beza anesthesia dengan analgesics. Faham? So, kita kena check balik apa yang disebut ni sebagai anesthesia ke ataupun analgesics. Tapi ubat tahan sakit tu analgesics lah. Anesthesia ni ubat lain. Okey? Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ubat tahan sakit jenis apa yang hang duk kata ni? Makan. So, hang nak kata makan sahaja ke? Ataupun makan haram, cucuk boleh? Kan ada ubat tahan sakit yang cucuk. Ada ubat tahan sakit yang bungkuk-bungkuk. Dan tak ketinggalan mungkin ada dalam spray form dan sebagainya. Yang tu macam mana pula? So macam hang kena spesifik. Bila hang cakap tu, bila hang nak petikai ke apa, kena spesifik. Okey? Dia cakap merewang, dia nak cakap banyak benda pada satu masa dan tiba-tiba benda tu jadi super spontan. Dia cakap ubat tahan sakit, makan, tiba-tiba qul ya ayyuhal kafirun, tiba-tiba agenda, tiba-tiba dia nak main konspirasi ke, tak tahu lah. Yahudi ke, Nasrani ke, Majusi ke, tak tahu. So, hang cakap apa ni sebenarnya? Nak cakap lain kali spesifik. Aku rasa macam dia cakap tu tak ada skrip. Walhal dekat depan dia tu macam buku macam besar lain macam lah. Aku bagi satu contoh lah. Aku bagi satu contoh. Kalau contohnya dia kata ubat tu haram, ubat tahan sakit ke apa ke benda ke haram, contoh lah sebab ada alkohol. Itu pun kita boleh tanya lagi kat dia. Alkohol apa? Apa alkohol ni maksud arak ah. Arak yang minum mabuk. Ke alkohol ni alkohol yang ada dalam minyak wangi? Ke alkohol ni hang define alkohol ni apa dia? Tuak ke? Tuak yang bukan yang nira lah. Tuak. Bukan tuak Kelantan. Okey. Hang nak kata alkohol ni sebagai apa? Benda memabukkan ke apa? Ke alkohol ni alkohol yang guna dalam ubat-ubat tu? Bagi mabuk ke alkohol dalam ubat tu? Dari segi medicinal chemistry, dari segi pharmaceutical chemistry. Okey, kalau macam kita belajar lah chemistry dalam bidang farmasi ni, alkohol ni apa dia? Dia ada chain dia. Carbon chain dengan hidrogen, lepas tu dia ada dia ada at least OH group, 1 OH group ke? Itu definisi. Okey, itu definisi yang perlu diberikan kalau kita nak kata okey, ubat ni haram sebab ada alkohol. Itu sebagai contoh lah. Tapi
dalam isu ubat tahan sakit ni, aku geram sebab aku tengok dia lancang bercakap tanpa ilmu. Dia tak ada point. Bila dalam video tu dia tak ada point, dia mencakap je ikut dan dia kait macam-macam, dan dia gagal nak letakkan hujah dia dalam satu ayat yang mudah difahami secara jelas. Definisi tak ada, kaitan antara perkataan-perkataan dengan dalil dia tu pun tak ada kaitan. Tapi bila seorang yang bodoh bercakap, orang yang ada ilmu bila sedang kata benda bodoh ni yang cakap kena tegur kena cakap kena ambil peluang tu untuk educate masyarakat berkenaan dengan ubat tahan sakit, misalnya dalam situasi sekarang. Okey, basically kalau kita rujuk ni, aku rujuk beberapa sumber, antaranya rujukan tentang farmakologi Lippincott, antaranya buku ditulis oleh Katzung, aku tak tahu sebutan betul ke, Katzung, buku farmakologi juga. Dan aku rujuk juga dengan fahmihasan.net, aku tanya sendiri dengan Fahmi Hassan. Aku rujuk juga dengan CPG Cancer, boleh tengok dekat dalam website Academy of Medicine Malaysia, kalau aku tak silap, boleh tengok dalam website tu, cari CPG Cancer 2010. Okey, secara ringkasnya kita boleh katakan ubat tahan sakit ni ataupun analgesics ni, dia boleh terbahagi kepada beberapa lah jenis. Yang pertama selalu digunakan adalah PCM, paracetamol, ataupun di setengah-setengah tempat disebut sebagai acetaminophen. Okey, boleh cari. Selalunya kalau untuk tahan sakit ni, kita bagi untuk orang tertentu makan 2 biji sehari 3 kali. Okey, tak boleh lebih dos 8 biji, tak boleh lebih dos 4 gram dalam sehari. Itu kita boleh tengok dalam beberapa rujukan lah, MIMS ke, BNF ke dan sebagainya. Satu lagi, kita boleh tengok ada satu kelas dinamakan sebagai NSAIDs ataupun non-steroidal anti-inflammatory drugs. Yes, yang ni macam-macam jenis pula. Dia dekat dalam dia ada macam-macam jenis. NSAIDs tu saja pun satu perbincangan yang besar dalam NSAIDs tu sendiri. Contohnya kalau orang biasa makan Voltaren ke, Voren 50 mg ke, beberapa nama macam tu yang mungkin kita familiar sebab kita pernah beli, kita pernah makan. Kalau benda tu kita tak familiar, kita tak tahu. Itu NSAIDs. Dan yang ketiga, kita sembang pasal opioids. Opioids pula dah. Apa benda opioids ni? Ubat tahan sakit lah. Masih lagi dekat dalam kategori ubat tahan sakit. Tapi dia ada opioids yang lemah, opioids yang kuat. Weak opioids dengan strong opioids. Apa pula weak opioids ni? Contohnya macam nama ubat tramadol. Ada tramadol, itu weak opioids. Okey, yang strong opioids macam morfin, fentanyl dan sebagainya, yang tu ada. Jadi bila kita kata pasal ubat tahan sakit, dia berbincang tentang isu yang besar yang perlu kepada klasifikasi. Kita perlu tengok active ingredient ke, apa ke benda ke, ataupun hang terus kata semua ubat tahan sakit adalah haram. Itu pun hang tak boleh nak kata macam tu sebab haram tak mana. So hang tak boleh simply kata benda tu haram terus haram terus. Qul ya ayyuhal kafirun. Tak boleh Tak boleh kata lagu tu. Dan sebenarnya aku nak diam je isu ni. Sebenarnya aku tak mau bagi respon pun. Sebenarnya lah, jujurnya lah, kalau tanya aku tak mau bagi respon pun. Sebab aku malah layan orang bodoh. Tapi aku jadi trigger sebab banyak orang sakit dalam muka bumi ni tau. Anak kita demam. Hang letak cool fever, hang tempel belakang ada cool fever, aku bagi makan anak aku PCM. Dan kalau suhu dia naik sampai 38, 39, 40, kita akan bagi suppository. Ubat yang sebab bungkuk. Voren Sub ke 12.5 mg, kita bagi. Sebab apa? Kita tak mahu lagi kalau dia jadi teruk. Oh, ni tak boleh. Ubat tahan sakit ni haram ni, haram. Tak boleh. Ustazah sekian-sekian kata haram. Habis tu budak tu demam, tarik, sawan terus, lagi teruk. Takkah benda tu bahaya kepada budak tu? Faham tak? Sebab PCM pun ubat tahan sakit. Voltaren Sub tu pun ubat tahan sakit. Faham tak? Kesian kat budak tu. Disebabkan mulut lancang, budak tu jadi macam tu. Sakit ke apa? Tuhan nak tanggung ke? Okey. Satu lagi. Untuk orang yang kanser. Orang yang kena kanser. Tadi aku rujuk CPG Cancer 2010. Awak boleh tengok dalam tu. Orang yang kena kanser dan dia ni dah palliative care ke, terminal ill ke, dia memerlukan morfin untuk kurangkan sakit dia tu.
Sakit ni unbearable. Dia tak boleh tahan sakit tu. Dia perlukan morfin. Sirap lah, morfin sirap. Kita akan bancuh dan dia akan bagi ambil kat farmasi lah. Bukan bancuh tepi-tepi jalan ni. Ada dos-dos tertentu. Jadi, mulut lancang hang tu membuatkan orang yang sedang struggle dengan kanser, dah lah dia struggle tu, dia dah tahu dia nak mati, faham tak? Dia nak kena tinggalkan family dia apa semua. Dia dah sedih dah. Tu hang tambah lagi kat atas. Macam tu. Kalau betul lah hang kata masuk neraka, aku macam, yang ni aku geram ni. Dan aku ada anak menakan yang kena kanser, dia dah habis kemo dah. Kanser sel tu masih ada dalam badan dia. Dan dia kena makan, dia kena minum morfin lah, dia kena ambil ubat tahan sakit. At least PCM kau, morfin kau, morfin sirap. Hang bayangkan, aku tengok depan mata aku, dia pergi habak kat pok dah, dia sakit kat sini lah. Tempat cucuk lah apa semua, dia habak dia sakit. Budak kata sakit macam tu. Takkan kau nak kata budak tu kalau makan PCM ke, morfin ke, dia masuk neraka juga. So, benda-benda ni yang buatkan aku macam, aku bebal. Aku rasa kena educate. Makan ubat tahan sakit ni tak ada masalah. Tak ada masalah sebenarnya. Dan kalau ada pun benda-benda haram yang perlu digunakan dalam membuat ubat, benda tu telah dibincangkan. Garis panduan tu telah ada. Boleh Google sendiri. Ada garis panduan dan sebagainya. Kalau benda tu satu benda yang darurat, okey, ada extend dalam agama ni, kita tanya dengan asatizah lah, sembang dengan ustaz. Ada extend dalam agama ni yang kita boleh guna benda haram. Dengan garis merah, garis panduan tertentu lah. Kita tak boleh nak simply ambil ya. Tak apa. Ni darurat, ambil babi makan. Tak boleh. Dia ada cara dia. Kena mengaji lah benda tu. So macam, tindakan tak bertanggungjawab setengah-setengah orang dengan dok kata, ubat tahan sakit ni ada benda haram, benda meragukan dan sebagainya. Benda yang meragukan tu tak mana? Aku minta bagi tahu mai, benda yang meragukan tu tak mana? Benda kata haram tu, benda tu tak mana? Habak mai kat aku. Bahagian mana, bahan mana dan sebagainya. Dan kalau contoh dah tak ada pilihan dah tak ada benda lain dah nak buat. Boleh kan guna dalam masa darurat. So apa point sebenarnya ni? Apa masalah sekarang ni? Puan, aku macam bebal betul ya. So aku harap lah benda-benda ni semua tak berlaku lagi. Kalau contoh puan yang berkenaan ni, sunnah tak berbohong ni, kalau puan rasa puan cakap benda silap, tarik balik lah. Tarik balik, minta maaf. Dan jangan ulang dah. Jangan keluar ada statement-statement bodoh berkenaan dengan kesihatan, berkenaan dengan ubat ke, yang puan tak ada ilmu tentangnya. Jangan cakap. Senang. Menyusahkan orang. Dan aku akan kata kat sini macam ni lah. Memanglah sunnah tu tak berbohong. Tapi orang yang claim sunnah mungkin berbohong. So, kita kena check. Okay? Aku harap perkongsian aku tentang ubat, tentang isu ni, dapat sikit sebanyak meningkatkan kadar health literacy dalam kalangan masyarakat. Dan tolong, paling penting, fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Tanya dengan orang yang tahu, orang yang reti, kalau kita tak tahu. Harap masyarakat lebih tercerah, lebih faham tentang isu perubatan, dan harap orang-orang yang ada ilmu ni tak kekok nak berkongsi tentang ilmu yang kita ada, yang Allah tak ada pinjamkan kepada kita. Wallahualam, yang tu sahaja. Aku minta maaf andai kata ada terkasar bahasa dan sebagainya. So puan, tolonglah berhentilah cakap benda-benda yang puan tak ada ilmu tentangnya. Itu saja. Bu Surgeon, analyze, scrutinize, criticize. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.